Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada para sahabat Facebook Farmasi Fas Semarang. Okey, baiklah. InsyaAllah pada malam ini untuk sesi perkongsian tentang home care solution ataupun penyelesaian kepada penjagaan pesakit di rumah. Okey, saya nak berkongsi ataupun nak share tentang bagaimana penjagaan pengurusan ubat-ubatan pesakit di rumah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan ubat-ubatan ni? Ia adalah beberapa aktiviti ataupun langkah-langkah kita ambil untuk memastikan bahawa pesakit yang kita jaga di rumah mendapat ubat yang betul pada dos yang betul pada waktu yang betul dan untuk indikasi yang betul, masalah kesihatan yang betul. Okey. Yang mana pengurusan ubat-ubatan sebenarnya penting, especially ataupun terutama sekali sekiranya pesakit yang kita jaga dia ada lebih daripada satu penyakit. Contohnya ada penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, yang mana setiap daripada penyakit ni sendiri dia memerlukan beberapa jenis ubat untuk membantu mengawal penyakit tersebut. Okey. Dan pengurusan ubat-ubatan adalah sangat penting untuk memastikan bahawa pesakit mendapat ubat yang betul. Okey. Perkara yang pertama yang terlibat dalam pengurusan ubat-ubatan pesakit di rumah adalah sekiranya pesakit terpaksa ke klinik ataupun ke hospital untuk mengikuti appointment dengan doktor ataupun ingin mendapatkan bekalan ubat-ubatan. Sebagai seorang caregiver disarankan untuk turut bersama-sama pesakit untuk berjumpa dengan doktor untuk mengambil ubat tersebut. Okay. Ada a few case yang mana pesakit yang mengambil ubat dia ada sedikit masalah. Maybe dia pesakit yang telah mengalami serangan stroke yang mana tak mampu nak berjalan, tak mampu nak ambil ubat sendiri. So di sini kita boleh lihat bagaimana peranan caregiver itu sebenarnya sangat penting untuk membantu pesakit semasa proses temujanji dengan doktor. Okay. Manakala semasa proses temujanji ini sendiri kita boleh fahami dengan lebih mendalam tentang kondisi penyakit yang dihadapi oleh pesakit. Selain itu, bagi pesakit yang contohnya macam pesakit yang ada masalah kencing manis, penyakit kencing manis yang mana memerlukan kepada penggunaan insulin bagi tujuan rawatan untuk mengawal gula dalam darah, sekiranya pesakit first time menggunakan insulin akan ada sesi kaunseling tentang cara-cara nak guna insulin. Okay. Jadi, caregiver boleh mengambil peluang ni untuk turut sama hadir dalam sesi kaunseling tu untuk belajar cara macam mana nak gunakan insulin, macam mana nak simpan insulin, macam mana nak cucuk insulin dekat badan pesakit. Okey. Baiklah. Selain daripada follow ataupun mengikuti pesakit ke hospital untuk temu janji doktor ataupun untuk mengambil ubat di hospital, selain daripada itu untuk pengurusan ubat-ubatan pesakit di rumah, okey. Saya nak sentuh mengenai perihal maklumat ubat-ubatan. Okay. Sebagai seorang caregiver, kita seharusnya membuat satu rekod mengenai maklumat ubat-ubatan yang sedang diambil oleh pesakit. Okay. Maklumat yang berkaitan dengan ubatan yang kita simpan, yang kita kena simpan sebagai rekod kita adalah yang pertama dari segi keterangan ubat itu sendiri. Kita kena tahu apakah ubat yang diambil oleh pesakit. Apa yang kita kena tahu adalah contohnya macam nama ubat. Nama ubat ni dia boleh jadi nama kandungan ubat yang diambil, berapa mg yang diambil, dan kalau nak tahu lebih lanjut pun brand apa ataupun jenama apa ubat yang diambil. Okay. Dan maklumat lain kita kena ambil tahu adalah kenapa ubat tersebut diberi kepada pesakit. Okay. Contohnya kalau ubat kencing manis sudah tentulah dia diberi kalau pesakit ada masalah kencing manis. Okey. Selain daripada maklumat yang tersebut, benda lain kita boleh simpan adalah apakah yang
kesan samping ubat-ubatan yang kita boleh expect sekiranya pesakit mengambil ubat tersebut. Okey, dan apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk membantu pesakit menghadapi simptom-simptom masalah kesan sampingan ubat tersebut. Saya ambil contoh, bagi pesakit kencing manis yang akan menggunakan insulin, pesakit-pesakit ini akan terdedah kepada risiko hypoglycemia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hypoglycemia? Hypoglycemia adalah salah satu kondisi yang mana kandungan gula dalam darah pesakit berada pada tahap yang sangat-sangat rendah. Okey, yang mana hypoglycemia ni kita boleh nampak daripada luaran pesakit. Apakah sign ataupun simptom yang menandakan bahawa pesakit tersebut sedang mengalami masalah hypoglycemia. Okey, dan menerusi sesi konseling ubat-ubatan juga bersama farmasi di hospital tadi, kebiasaannya akan diterangkan tentang macam mana kita nak detect pesakit ni ada hypoglycemia. Okey, dan apakah yang kita kena buat untuk membantu pesakit menghadapi simptom-simptom hypoglycemia ni. Okey, baiklah, selain pada maklumat ubat-ubatan juga, kita juga kena seelok-eloknya adalah menyimpan maklumat tentang keadaan fizikal ubat. Keadaan fizikal ni yang saya maksudkan adalah dari segi apakah ciri-ciri fizikal ubat yang kita boleh gunakan untuk membantu kita mengidentifikasi ataupun mengenal pasti ubat-ubatan yang diambil. Okey, contoh yang kita boleh ambil kira adalah bentuk ubat, warna ubat dan jenis packaging yang digunakan bagi ubat tersebut. Okey, dan kesemua maklumat yang ada ni seelok-eloknya kita jadikan dalam bentuk satu rekod bertulis, sama ada dalam buku ataupun laporan kertas, sama ada kita nak buat hard copy ataupun soft copy untuk simpan dalam komputer. Okey, kenapa pentingnya ada rekod bertulis? Saya bagi contoh sekiranya kita sebagai caregiver ataupun penjaga pesakit, okey, tiba-tiba kita ada urusan di luar kawasan, kita perlu outstation, yang mana kita tak dapat nak meneruskan tanggungjawab menjaga pesakit buat satu tempoh masa yang tertentu. Okey, dan kita terpaksa pass over job jaga pesakit dekat orang lain. So untuk memudahkan proses peralihan tanggungjawab, peralihan penjagaan, rekod bertulis tentang maklumat ubatan adalah sangat penting supaya tidak berlaku masalah tersalah bagi ubat. Okey, dan caregiver yang akan mengambil alih tugas kita akan senang faham, senang ingat apakah ubat-ubat yang diambil oleh pesakit. Okey, seterusnya untuk pengurusan ubat-ubatan pesakit dari segi penyimpanan ubat pesakit. Okey, penyimpanan ubat-ubatan pesakit di rumah juga sangat penting sebab dari segi penyimpanan ubat sebenarnya kita dapat membantu memudahkan urusan kita semasa kita nak bagi ubat dekat pesakit. Okey, sama macam tadi, ada a few of the patient ataupun beberapa orang pesakit yang ada beberapa jenis penyakit, yang mana setiap penyakit memerlukan beberapa jenis ubat. Okey, sekiranya kita lihat pada keseluruhan ubat yang ambil memang sangat banyak. So kita kena wujudkan satu kotak ataupun satu tempat simpan ubat yang khusus. Okey, yang mana kalau kita simpan di tempat yang khusus, bila kita nak bagi ubat dekat pesakit, kita tak perlu mencari ubat tersebut di merata-rata tempat, sebabnya kita dah tahu di mana kita simpan ubat tersebut. Okey, dari segi simpanan juga kita kena tengok pada jenis ubat yang kita simpan. Sekiranya kita sedang menyimpan ubat jenis tablet, okey, jenis tablet ni biasanya kita boleh simpan dalam satu bekas yang tertutup di tempat yang pada suhu bilik dan jauh daripada cahaya matahari. Okey, manakala bagi ubat-ubatan seperti insulin ataupun ubat-ubatan macam ubat titik mata, titik telinga yang mana memerlukan simpan dalam peti sejuk, yang ni kita simpan dalam peti sejuk. Biasanya lokasi yang digunakan untuk menyimpan ubat dalam peti sejuk adalah di bahagian tengah peti sejuk, bukan pada bahagian pintu peti tapi dalam peti sejuk. Okey,
Yang mana simpanan ubat-ubatan ni sebenarnya menjamin keberkesan ubat. Sekiranya kita simpan di tempat yang melebihi daripada suhu yang ditetapkan, kita risau ubat ni akan jadi tidak berkesan untuk pesakit. Okay. Manakala sementara kita nak simpan ubat pesakit ni, saya sarankan disimpan ubat tersebut menggunakan packaging asal ubat. Okay. Hari tu saya ada tengok di Facebook, kalau tak silap, ada penjaga pesakit dia gunakan pill box, yang mana dalam pill box tu dia dah susun siap-siap ubat yang nak dimakan setiap hari, yang mana dia pecahkan blister packing daripada ubat tu dan masukkan dalam bekas. Walaupun kita tengok cara ni macam nampak sistematik, tapi bagi saya secara peribadinya ada risiko berlakunya tertukar ubat, dan selain itu setelah berlaku tertukar ubat, apabila kita keluarkan ubat-ubat ni daripada dia punya packaging dia, ketahanan fizikal ubat tersebut mungkin akan terjejas, sebabnya kita dah buang ubat tersebut daripada dia punya packing asal. Okay. Dan simpan ubat ni kita harus jauhkan daripada tempat yang boleh dicapai oleh kanak-kanak, sebab kita tak naklah berlakunya masalah anak-anak, kanak-kanak termakan ubat pesakit. Okay. Yang mana amat-amatlah berbahaya kepada kanak-kanak tersebut. Okay, baiklah. Yang keempat, dari segi jadual pengambilan ubat-ubatan, sama juga macam tadi, disebabkan oleh mungkin pesakit terpaksa mengambil ubat yang banyak setiap hari, akan ada risiko berlakunya masalah termis ubat. Okay, macam mana kita nak elakkan daripada berlakunya masalah tertinggal ubat? So, bagi saya, pada pendapat saya, kita wujudkan jadual pengambilan ubat-ubatan secara harian, pengambilan ubat-ubatan harian. Okay. Badan kita nak set up jadual ubat ni. Okay. Apa yang kita kena ada adalah jam, waktu pukul berapa ubat ni diambil. Okay. Nama ubat yang nak diambil pada waktu yang tersebut, berapa biji ubat yang akan diambil pada waktu tersebut, dan sekiranya perlu maklumat tentang sama ada ubat ni diambil sebelum ataupun selepas makan. Okay. Dan jadual ni seelok-eloknya dibuat secara bertulis dalam bentuk yang senang difahami. Okay. Sama juga macam tadi, macam maklumat ubat tadi, sekiranya diwujudkan jadual pengambilan ubat-ubatan ni, sekiranya kita terpaksa transfer tugas menjaga pesakit kepada orang lain, dengan bantuan jadual yang telah disediakan, penjaga yang seterusnya akan dapat follow, akan dapat bantu untuk memberi ubat pesakit pada waktu yang telah ditetapkan. Okay. Dan untuk lebih upgrade kepada adanya jadual ubat-ubatan, kita juga boleh wujudkan nama dia yang saya bagi adalah seperti macam laporan pengambilan ubatan. Okay. Sekiranya ubat dah diambil, kita tik bahawa ubat ni telah diambil. Ini adalah salah satu cara untuk kita memastikan pesakit mengambil ubat pada waktu yang betul dan tidak akan berlaku masalah miss ubat. Okay. Baiklah, saya rasa untuk perkongsian tentang pengurusan ubat-ubatan pesakit di rumah, saya kongsi dulu 4 perkara ni dulu. Sebenarnya ada banyak perkara yang terlibat dalam proses pengurusan ubat-ubatan di rumah, tapi yang saya sempat kongsi adalah 4 dulu. Okay. Saya harapkan perkongsian saya buat pada malam ini akan memberi manfaat, akan membantu para penjaga pesakit atau caregiver yang sedang menjaga pesakit di rumah. Okay. Saya rasa sampai di situ daripada saya pada malam ini, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.